Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita pada hari ini dalam wacana ilmu yang membincangkan kaedah-kaedah dalam usaha menangani penularan virus COVID-19. Tapi sebelum itu, benarkan diri saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita terlebih dahulu. Baiklah, ahli panel kita yang pertama bernama Austin Rodfrey dari kelas 4 Alpha yang tinggal di daerah Kota Merudu. Seterusnya, kita mempunyai Cik Sendirian Rachel Roger dari kelas 4 DLP yang menetap di Kampung dan Sangai daerah Tuaran. Selain itu, kita juga disertai oleh Alpha Crane dari kelas 4 Alpha yang tinggal di daerah Pitas. Ditemani Justin Achang dari kelas 4 Beta yang tinggal di Kampung Pengalih, Lawas, Sarawak. Di samping itu, ahli panel kelima kita iaitu Muhammad Izzat dari kelas 4 Sigma yang tinggal di daerah Sandakan. Dan akhir sekali kita juga ditemani oleh Annie Sebastian dari kelas 4 Alpha yang tinggal di Kampung Tanggaban daerah Tambunan. Dan akhir sekali saya sebagai moderator Friden Jaipin daripada kelas 4 Alpha yang menetap di Kota Merudu. COVID-19 merupakan virus yang agak baharu yang pertama sekali dijumpai pada 31 Disember 2019. Virus COVID-19 adalah amat berbahaya dan mudah berjangkit dan menyebabkan pandemik yang berterusan sehingga hari ini. Malaysia merupakan antara negara pertama yang bertindak balas untuk memerangi virus ini. Mari kita persilakan ahli panel pertama kita untuk mengemukakan pendapat beliau tentang kaedah yang boleh dilaksanakan untuk menangani penularan virus COVID-19 ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Fredian yang selaku moderator kita pada pagi ini dan juga kepada cikgu kita iaitu Cikgu Nolida serta rakan-rakan panel sekalian dan rakan-rakan yang dikasihi. Terdapat beberapa kaedah yang dapat digunakan untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Salah satunya adalah mengelakkan peminjaman barangan sesama kita. Hal ini dikatakan demikian kerana sifat meminjam barangan ini merupakan satu rantaian yang boleh meningkatkan penularan wabak COVID-19. Seperti yang kita telah ketahui, wabak COVID-19 ini boleh tersebar melalui sentuhan daripada individu ke individu yang lain. Oleh itu, kita hendaklah membawa peralatan sendiri ketika kita berada di luar rumah ataupun ketika kita berada di dalam ofis ataupun di tempat kerja. Sebagai contoh, kita sebagai murid haruslah membawa peralatan menulis sendiri ketika pergi ke sekolah dan tidak mengongsikannya kepada rakan-rakan yang lain. Kita juga boleh menggunakan kad kredit sebagai kaedah pembayaran kita untuk mengurangkan sentuhan daripada orang lain. Kesannya, penularan wabak COVID-19 dapat dikurangkan. Namun, penyakit ini hanya dapat ditangani dengan kerjasama semua pihak. Jika seseorang itu gagal melaksanakannya, maka semua akan mengundang pada bak kata pepatah, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Jelaslah bahawa langkah ini dapat menangani dan mengurangi penularan wabak COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita, Saudara Austin, kerana sudi berkongsi. Dari isi panel kita sebentar tadi, jelas mesej yang cuba disampaikan adalah anda tidak digalakkan untuk melakukan peminjaman barang. Baiklah, mari kita teruskan kepada ahli panel kedua kita,
Cik Sendirian Roger untuk menyuarakan idea beliau. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada ahli pengurusi majlis yang tidak kurang peta bicaranya serta membawa persoalan rasional pada hari ini mengenai kaedah-kaedah dalam usaha memerangi penularan virus corona. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan salam sejahtera, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia kepada Cikgu Nurlida selaku guru bahasa Melayu dan rakan-rakan sekalian. Baik, pada pendapat saya, mengelakkan diri melewati ke kawasan yang berisiko tinggi juga di antara kaedah-kaedah dalam usaha memerangi penularan virus corona. Hal ini dikatakan demikian kerana kawasan berisiko tinggi merupakan kawasan yang mempunyai bilangan masyarakat yang sangat banyak dijangkiti dengan penyakit COVID-19. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengambil tahu akan isu-isu semasa dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang mengalami jumlah kes yang berisiko tinggi. Contohnya, sentiasa mengemaskini isu terhadap kawasan yang mengalami zon merah di negeri masing-masing serta tempat-tempat yang berdekatan dengan kawasan perumahan kita. Dengan ini, kita dapat memastikan diri kita serta orang tersayang seperti keluarga sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan bebas daripada penyakit ini. Oleh itu, sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah bertindak sedemikian kerana apabila penyakit ini telah menjangkiti salah seorang ahli keluarga kita, semua penyesalan tidak dapat diundur semula. Bak kata pepatah, sudah terhantuk baru terngada. Jelaslah bahawa mengelakkan diri melewati kawasan yang berisiko tinggi sangat penting bagi mengurangkan penularan wabak ini. Itu sahaja daripada saya, berbalik kepada ahli pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Cik Sendirian Roger atas ulasannya yang terperinci sebentar tadi. Ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mengelakkan diri daripada melewati kawasan yang berisiko tinggi untuk keselamatan kesihatan diri anda sendiri. Mari kita persilakan ahli panel ketiga kita, Al-Fakrin, untuk membincangkan isinya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis, moderator, ahli panel dan para penonton sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tajuk saya iaitu mengurangkan waktu berada di luar rumah. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang berada di luar rumah mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti penyakit COVID-19 berbanding orang yang berada di dalam rumah. Oleh itu, sebagai masyarakat yang prihatin, kita hendaklah mengurangkan waktu berada di luar rumah dan hanya keluar untuk perkara-perkara yang penting sahaja. Sebagai contoh, kita hendaklah keluar rumah hanya untuk membeli barang keperluan ataupun menguruskan hal-hal yang penting sahaja. Kesannya, kita dapat mengelakkan diri serta ahli keluarga daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Oleh itu, kita perlulah melakukan perkara yang sewajarnya untuk mengelakkan orang yang tersayang menjadi mangsa penyakit COVID-19 ini. Jelaslah bahawa penyakit COVID-19 meningkat disebabkan oleh aktiviti manusia berada di luar rumah. Terima kasih kepada ahli panel saudara Al-Fakrin kerana dengan cerianya membentangkan idenya sebentar tadi. Kesimpulannya, anda digalakan untuk kekal berada di dalam rumah sebanyak mungkin dan mengurangkan waktu berada di luar rumah kecualilah anda mempunyai hal yang mustahak. Baiklah, mari kita dengar ahli panel yang seterusnya, saudara Justin Kacang. Dipersilakan. Di samping itu, individu sewajarnya mengambil vaksin. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui vaksinasi, imuniti tubuh manusia dapat dikuatkan bagi melawan penyakit COVID-19. Oleh itu, setiap individu perlu mendaftar dan menghadirkan diri ke pusat vaksinasi dengan segera
Selain itu, orang ramai juga dinasihati agar tidak mempercayai berita palsu atau menyebarkan berita palsu tentang keburukan vaksin. Contohnya, tidak menyebarkan berita atau message yang diterima melalui mana-mana media sosial atau berita yang belum disahkan. Apabila imuniti individu itu menjadi kuat, sudah tentu kes COVID-19 dapat dikurangkan. Sebagai rakyat yang prihatin, kita perlulah bersama-sama berganding bahu dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing. Jelaslah bahawa melalui vaksinasi, orang ramai dapat bersama-sama mengurangkan kes jumlah harian COVID-19 di Malaysia. Terima kasih kepada ahli panel, saudara Justin Achang, atas perkongsiannya sebentar tadi. Bersyukurlah kita kerana vaksin telah pun dicipta hasil daripada kerja keras saintis. Dan pentinglah buat kita untuk vaksinasikan diri kita untuk membina imunisasi badan agar tidak terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Marilah kita menjemput ahli panel kelima kita, Muhammad Izzat, untuk mengemukakan cadangan dan idea beliau. Dipersilakan. Baiklah, pada pendapat saya, mengelakkan peminjaman barang sesama kita. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap suka meminjam barangan merupakan salah satu rantaian yang dapat meningkatkan penularan penyakit COVID-19. Bagaimanakah penyebaran ini berlaku? COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh sentuhan dari satu individu ke individu yang lain, yang seterusnya merebak ke orang lain. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengingatkan diri untuk membawa barangan sendiri dari rumah apabila hendak ke mana-mana. Contohnya, peralatan menulis dan bagi wang pula, kita boleh menggantikan dengan menggunakan kad kredit. Kesannya, penularan penyakit COVID-19 dapat dikurangkan. Namun, penyakit ini hanya dapat ditangani dengan kerjasama semua pihak. Jika seseorang itu gagal melaksanakannya, maka semua turut mengundang pada. Bak kata pepada, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Jelaslah bahawa wabak penyakit COVID-19 hanya dapat dikurangkan dengan kerjasama orang ramai. Sekian dari saya. Terima kasih kepada ahli panel atas pendapatnya sebentar tadi. Ringkasnya, kita hendaklah menggunakan alternatif yang sedia ada kepada kita. Sepertinya menggunakan kad kredit untuk menggantikan wang kertas. Kita juga boleh membawa barang sendiri seperti alat tulis untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Baiklah, tibalah sudah masa untuk kita menjemput ahli panel kita yang ke-6 dan terakhir, Andy Sebastian, untuk menyuarakan idea beliau. Dipersilakan. Dan selamat sejahtera, serta tidak dilupakan terima kasih kepada Cikgu Norlida, rakan-rakan, moderator kita pada pagi ini, serta ahli-ahli panel yang saya sanjungi kerana sudi menemani saya untuk mengupas lebih lagi tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu usaha-usaha menangani penularan COVID-19. Ahli-ahli panel sebelum saya, iaitu 5 orang, telah mengupas 5 isi yang amat menarik dan amat relevan dalam tajuk kita pada hari ini. Bagi saya, dalam menangani penularan COVID-19, kita wajiblah untuk mengetahui isu-isu semasa yang sedang berlaku maupun di luar negara ataupun di sekeliling kita. Hal ini agar maklumat terkini dapat dikumpulkan dan dapat diketahui. Bagaimana untuk kita mengetahui maklumat-maklumat terkini sedangkan kita hanya berada di rumah? Kita boleh menggunakan aplikasi contohnya seperti Telegram, WhatsApp, dan selalunya untuk mencari maklumat selalunya berada di aplikasi-aplikasi sosial. Tetapi terdapat juga di television, iaitu contohnya seperti TV3 ya, pada setiap hari jam 8 malam yang bertajuk Buletin Utama.
untuk memastikan kesahihan suatu maklumat tersebut. Jika Anda ingin berhati-hati, Anda mungkin disarankan untuk hanya mendengar berita pada jam 8 malam di TV3 tersebut, kerana berita itu adalah yang paling dipercayai. Kesannya apabila kita semua tidak mengamalkan sikap ini, iaitu sikap mengambil tahu tentang isu semasa, kita mungkin ataupun dia mungkin akan seperti katak di bawah tempurung, tidak mengetahui isu-isu sekeliling dan apa yang berlaku di sekeliling. Mungkin di negara kita ni maupun di negara kita, iaitu mungkin seperti terjadinya pergaduhan politik, tergugatnya ekonomi, dan banyak lagi kes-kes yang semakin tular pada zaman sekarang ini. Oleh itu, wajiblah kita semua mengambil tahu tentang keadaan-keadaan sekeliling kita walaupun kita tidak berminat. Seperti yang kita sudah sedia maklum, penyakit COVID-19 ini bukan main-main. Kerana terdapat banyak kematian yang telah berlaku, menyebabkan populasi manusia di negara Malaysia rendah, ekonomi di Malaysia rendah, serta ekonomi keluarga kita pun terjejas. Oleh itu, saya mohon kepada semua pihak, maupun kita sendiri, maupun ibu bapa, maupun kerajaan, maupun semua, tiada yang tidak terlibat untuk sentiasa mengambil tahu maklumat yang berada di sekeliling kita agar kita sentiasa selamat dan tiada perkara buruk yang berlaku terhadap kita. Oleh itu saja pendapat saya pada pagi ini. Maafkan saya jika terkasar bahasa. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel Saudara Andy atas bicaranya yang padat dan teliti sebentar tadi. Seperti yang dikatakannya sebentar tadi, wajarlah buat kita untuk mengetahui tentang isu semasa agar kita dapat merancang pergerakan kita dalam dunia yang dijengkati oleh COVID-19 ini. Kesimpulannya, usaha menangani penularan virus COVID-19 ini merupakan usaha bersama yang tidak boleh direalisasikan oleh seseorang sahaja. Saya berharap kita boleh menghapuskan penularan virus COVID-19 ini dengan kita bekerjasama dalam menanganinya. Oleh itu, diminta anda untuk melakukan peranan anda dalam menangani virus COVID-19. Persis pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Saya ingin berterima kasih kepada anda yang sudi menonton. Cikgu Nurlida selaku guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan ahli-ahli panel saya yang lain yang sanggup menyertai saya dalam wacana ilmu yang bertajuk Kaedah-kaedah dalam usaha menangani penularan virus COVID-19. Saya ingin minta maaf sekiranya ada kesalahan penggunaan bahasa maupun kualiti video yang mungkin agak teruk. Jaga diri. Semoga kita bertemu lagi. Semoga hari anda indah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.